Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu saya lagi, Cikgu Muhammad Radi. Jadi pada hari ini, Cikgu akan memperbincangkan topik sejarah KSSM tingkatan 1 iaitu dalam bab 2, zaman air batu. Jadi dalam zaman air batu ini, kamu akan melihat berkaitan dengan dunia kita. Ada orang kata dunia kita ni telah wujud ataupun bumi kita ni telah wujud sejak 4.6 bilion tahun dahulu menurut kajian yang dilakukan oleh saintis-saintis. Dan juga dikatakan bahawa negara kita pernah mengalami musim ataupun perubahan suhu yang agak sejuk. Dan kenapa sekarang panas? Jadi kita akan lihat apa yang berlaku dalam topik ini dan barulah kita akan tahu jalan cerita ataupun garis masa bagaimana dunia ini boleh mengalami perubahan seperti mana apa yang berlaku ataupun kesannya pada hari ini. Kita akan mulakan dengan sinopsisnya terlebih dahulu, yang mana dikatakan bahawa dunia kita pada hari ini telah wujud kesan daripada perubahan fizikal bumi semenjak jutaan tahun dahulu. Yang mana perubahan fizikal bumi ini telah dipengaruhi oleh iklim. Dan bumi kita pernah mengalami suhu yang amat sejuk yang dikenali sebagai zaman air batu. Sejuk. Dan dikatakan zaman air batu itu garis masanya adalah antara 2.5 juta sehingga 10,000 tahun yang lalu. Berlaku juga perubahan suhu bumi yang menyebabkan berlaku satu proses yang dikenali sebagai kecairan air batu. Dan perubahan ini telah menyebabkan bumi kita mengalami beberapa tahap peralihan zaman dan sehingga dapat kita lihat pada hari ini. Jadi kita akan mula dengan subtopik kita iaitu 2.1 dunia kita. Okay, seperti mana yang kamu lihat itu, inilah dunia kita. Ataupun kita boleh nyatakan dia sebagai bumi. Bumi ini tempat tinggal bagi semua hidupan termasuk manusia. Kemajuan sains dan teknologi telah membantu untuk mengetahui sejarah bumi sejak jutaan tahun dahulu. Jadi kemajuan sains dan teknologi yang mengkaji berkaitan dengan bumi ini telah banyak membantu kita untuk mengetahui sejarah proses pembentukan bumi ini. Ahli sains menjangkakan bahawa usia bumi kita ni 4.6 bilion tahun. Ada yang hidup selama tu ke? Dan dikatakan bahawa terdapat juga haiwan-haiwan yang sekarang ni mengalami kepupusan ataupun dah pupus. Okay, yang mana ia pernah hidup di muka bumi kita pada hari ini. Okay, kemajuan ilmu sains dan teknologi telah mewujudkan pelbagai pengetahuan dalam beberapa bidang ilmu. Sebagai contoh, paleontologi, kimia, arkeologi, geologi dan juga fizik. Dan kemajuan ilmu sains dan teknologi ini telah mewujudkan banyak-banyak cabang-cabang ilmu yang lain juga. Dan cabang-cabang ilmu ini telah membantu kita membuat penyelidikan tentang perubahan yang berlaku kepada bumi kita. Okey, seperti mana yang kamu lihat, geologi. Geologi ini berasal dari dua perkataan Greek iaitu geo yang bermaksud bumi dan logia bermaksud sains. Geologi bolehlah kita istilahkan sebagai satu bidang ilmu mengkaji berkaitan dengan pembentukan bumi. Paleontologi pula merupakan bidang ilmu untuk mengkaji organisma yang pernah hidup di bumi. Sisa atau fosil yang terawet dalam sedimen binatang, tumbuhan dan bentuk hidupan purbakala. Itu paleontologi. Jadi bidang-bidang ilmu ini memainkan peranan dalam pengkajian berkaitan dengan bumi kita.
Okay, mari kita lihat garis masa pembentukan fizikal bumi kita. Ini merupakan garis masa. Dikatakan bahawa bumi pada 650 juta tahun dahulu belum ada lagi hidupan. Dan bumi pada 390 juta tahun dahulu, air laut masih tawar dan adanya ikan dan amfibia. Pada 195 juta tahun dahulu, berlaku satu zaman yang dikenali sebagai zaman Jurassik, yang mana hidupan utamanya ialah dinosaur. Ramai suka tengok cerita Jurassic Park kan? Kemudian bumi pada 94 juta tahun dahulu, dinosaur telah pupus, okay, yang mana telah membentuk rupa bentuk benua yang kelihatan. Telah terlihatnya rupa bentuk benua seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Okay. Dan bumi pada 18,000 tahun dahulu, kebanyakan binatang telah wujud. Contohnya kuda, badak sumbu, anjing, kucing. Dan pada waktu ini ataupun pada zaman ini, paras air laut telah meningkat. Dan berlakulah proses perubahan fizikal dari semasa ke semasa dan membentuk bumi pada masa kini. Jadi ini merupakan garis masa yang kita boleh lihat berlakunya satu perubahan demi perubahan, okay, akibat daripada keadaan bentuk fizikal bumi yang berubah-ubah. Berkemungkinan akibat daripada perubahan iklim. Iklim mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi, yang mana ia membentuk daratan dan lautan. Daratan terdiri daripada gunung, banjaran, bukit, tanah pamah, lembah dan juga sungai. Manakala lautan pula terdiri daripada laut, selat dan juga teluk. Kawasan lautan ini juga merupakan kawasan air masin yang meliputi 71% bentuk muka bumi kita. Yang mana 2/3 lah. Okay. Bumi kita ni diliputi ataupun dilitupi oleh lautan. Okay, terdapat 5 lautan utama setelah berlakunya proses pembentukan benua, iaitu adanya Lautan Pasifik, yang mana Lautan Pasifik ini terdiri daripada Lautan Pasifik Selatan dan Lautan Pasifik Utara, Lautan Atlantik, Lautan Selatan, Lautan Hindi dan juga Lautan Arktik. Jadi ini adalah 5 lautan utama yang terdapat di bumi kita pada hari ini. Okey. Ada yang perkataan lautan tadi terdiri daripada selat. Apa itu selat? Kalau lihat pada paparan ini, adanya peta Malaysia dan Sumatera. Jadi antara peta Malaysia dan peta Sumatera itu adanya selat. Jadi itulah selat yang merupakan sebuah perairan yang sempit. Sebuah perairan yang sempit, iaitu antara daratan dengan daratan. Dan ada juga yang disebut tadi, iaitu teluk, iaitu perairan laut yang menghala ke daratan dan kawasannya dibatasi oleh daratan. Seperti mana yang kamu lihat pada paparan ini, inilah teluk. Dan ahli sains telah membahagikan kawasan daratan kepada beberapa buah benua, yang mana kita lihat pada hari ini terdapatnya 7 buah benua, iaitu benua Asia, benua Afrika, benua Eropah, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Oceania dan juga benua Antartika. Jadi kalau Malaysia ni duduk benua mana? Malaysia ni dekat sini Malaysia. Jadi kita berada dalam benua Asia, yang mana benua Asia merupakan benua yang paling besar berbanding dengan benua-benua yang
lain. Okey. Jadi kesimpulan dan pengajaran yang boleh kita perolehi daripada pengajaran ini ataupun pembelajaran ini, kita hendaklah bersyukur dengan keunikan bumi dan dunia kita. Dan kita haruslah memelihara alam sekitar supaya dapat dinikmati oleh generasi pada masa akan datang. Jadi, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.